KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Kemahiran Sukan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Baiklah, hari ini kita pastinya akan belajar mengenai sukan squash, tetapi kemahiran apa yang akan kita fahami dan pelajari pada hari ini. Tetapi sebelum itu, pastinya Irfan akan bersama dengan seorang jurulatih yang banyak pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil jurulatih kita. Baiklah, pada hari ini Irfan berada di Pusat Squash Nasional bersama dengan Coach Syarif tentunya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Bertemu kembali kita dalam episod kali ini. Nampaknya Coach masih bergaya dan nampaknya bertenaga untuk episod kali ini. Baik. Okey, sebelum kita teruskan, Irfan nak tahu sedikitlah perkembangan Coach yang terkini. Mungkin Coach berceritakan dari segi plan ataupun macam mana kejohanan yang seterusnya? Okey, sebenarnya perancangan kejohanan agak padat. Contohnya pada bulan depan atau bulan Ogos saya akan pergi ke France. Untuk kejohanan remaja dunia. Kemudian pulang selama 2 hari dan terus ke Australia untuk jelajah dunia selama sebulan. Sebulan pula Jadi daripada agak France ke Australia. Lagi ada tak lagi? Ada lagi seterusnya ke Korea semua, jadi agak padat lah. Ya. Nampaknya itulah perancangan seterusnya dalam kehidupan menjadi seorang jurulatih squash kita pada hari ini. Okey, kita nak teruskan dengan pengenalan kepada kemahiran sukan yang akan kita belajar. Silakan. Okey, baik. Kita sudah belajar banyak kemahiran ataupun pukulan dalam squash. Jadi hari ini saya akan cuba kongsi kemahiran asas, strategi dan taktikal. Jadi 3 tips yang saya akan kongsikan pada hari ini. Baik, yang pertama kita ada apa? Okey, yang pertama kita akan belajar looking for volley. Yang kedua, deception. Yang ketiga, menggunakan bola tinggi. Bola tinggi. Ya. Itu merupakan 3 strategi yang kita akan belajar. Betul. Kemahiran asas untuk kita cemerlang dalam sukan squash. Okey. Yes. Baik, sebelum kita teruskan, seperti biasa kita tidak akan tiba-tiba buat aktiviti, sebab pentingnya untuk kita sama-sama lakukan aktiviti pemanasan badan, betul? Betul. Jadi jom kita mulakan aktiviti pemanasan badan bersama dengan Coach Syarif. Okey, sekarang ini kita akan bersedia untuk aktiviti pemanasan badan, tetapi kita nak jemput dulu pemain squash remaja kebangsaan kita, iaitu Putri Rania. Selamat datang. Hai. Nampak tak sama je Rania ni? Senyum-senyum, happy-happy kan? Nampaknya inilah wajah ataupun orang kata apa, pelapis kebangsaan kita. Okey, sekarang ni Coach, kita nak mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Jadi yang pertama, kita nak buat apa? Okey, saya akan kongsi 2 aktiviti kita untuk pemanasan badan. Baik. Di bahagian kaki. Kaki. Okey. Yang pertama iaitu aktiviti lunges dengan active and lunges. Baik. Dan yang kedua ialah squat jump. Squat jump. Yes. Ada 2 aktiviti. Jadi jom kita mulakan dengan yang pertama. Silakan Coach. Alright. Okey. Jadi yang pertama sangat mudah. Ini adalah satu aktiviti pemanas badan yang asas bagi sukan squash. Okey, iaitu lunges. Alright, jadi kita cuba sama-sama. Saya akan tunjuk dahulu bagaimana untuk melakukan aktiviti lunges. Okey, yang rumah juga boleh sama-sama saksikan bagaimana pergerakan Coach. Alright, okey. Satu kaki di hadapan. Kita pastikan kedua-dua tangan memusingkan badan ke kanan, kemudian kiri. Dan kembali kepada asal, berdiri. Kaki kiri di hadapan. Pusing ke kiri dan pusing ke kanan dan kembali. Alright, jadi kita akan buat sebanyak 10 kali. 5 kanan, 5 kiri. Okey, Ready? ready? Rania ready? Ready? Cantik. Let's go. Okey, jom kita mulakan. Okey. Ready? 1 kanan, Kanan, kiri. kiri. Okey. Kembali.
Kiri. Kiri. Kanan. Okey. Alright. Kanan pula. Kanan. Kiri. Okey. Kiri. Okey. Kanan. Kiri. Alright. Okey. Kiri. Kanan. Okey, cantik. Baik, selesai yang pertama. Yang kedua tadi, Irfan ingat coach kata nak buat squat jump. Betul. Macam mana pula tu? Okey, kita akan buat satu aktiviti squat jump kerana kita nak build explosive movement. Okey, so dalam squash kita ada explosive movement. Alright, okey. Okey, Saya tunjuk dulu ya. silakan. So simple, kaki tangan di pinggang. Alright, cuma sedikit sahaja. Bokokkan lutut sedikit saja. Kemudian jump setinggi yang mungkin. Okey. Sampai ke atas Boleh, kalau boleh buat tinggi boleh. Okey, boleh. Alright, kita Okey, cuba. coach. 5 kali kita cuba. 5 kali kita cuba. Okay, ready? Tanya? Baik. Okay, let's go. Ready? Kita bit. 1. Okey. 2. 3. 4. 5. Alright, good. Okey, baru kita dah panas ni. Kita dah bersedialah untuk aktiviti kita kemahiran yang pertama. Jadi jom kita mulakan, coach. Baik, let's go. Okey, untuk tips keselamatan kita pada episod kali ini, pastikan anda minum air yang secukupnya selepas anda bermain kerana itu akan memberikan anda lebih cepat recovery dan boleh bermain selepas ini. Okey, coach, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita mulakan dengan kemahiran yang pertama, iaitu Okey, kemahiran pertama yang kita akan belajar ini adalah looking for volley. looking for volley. Dekat mana kita nak looking tu? Okey, apa kata kita mulakan macam mana pergerakan dan kedudukan yang sebenar? Alright, okey, jadi saya akan tunjukkan cara pergerakan melakukan aktiviti atau kemahiran looking for volley. Okey. So, pukulan yang kita gunakan ialah volley drop. Volley drop. Ya. Kerana sebelum ni kita pernah belajar yes. volley dan drop asing-asing. Betul. Jadi kita akan combine ataupun gabungkan kemahiran itu untuk melakukan asas taktikal di dalam sukan squash. Okey. Alright, jadi yang pertama ialah kedudukan kita sama seperti volley, kedudukan menghadap ke dinding tepi. Okey. Raket juga mestilah diangkat setinggi yang mungkin. Tinggi yang mungkin. Okey. Apa yang membezakan bila melakukan pukulan volley drop ialah kedudukan kaki kita perlulah berada di hadapan sedikit. Oh, lagi luas lah. Lagi luas, okey. Sebelum ni kita belajar ke depan. Betul, ke depan. Okey. Jadi ini ke depan lagi, kedudukan ke depan lagi untuk melakukan pukulan volley drop. Okey. Jadi seperti volley drop, pukulan tersebut perlulah lembut. Lembut je. Ya, untuk kuat sangat. jadikan pukulan itu hampir dengan dinding depan. Okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana secara keseluruhan pergerakan. Ya. Irfan nak tengok dulu. Lepas tu Irfan nak cuba buat. Boleh, coach? Boleh. Silakan. Okey, so sama saja pergerakan dia mesti keadaan bersedia. Kemudian perlu menggerakkan kaki dan melakukan pukulan drop. Okey. Faham? Faham? Perlukan tangan, kemudian kaki ke depan, drop secara lembut. Boleh? Boleh? Okey, let's go. Kita cuba. Okey, Irfan nak cuba. Mungkin Ya. boleh ke sini dulu. Ya. Okey. Baik. Sekarang ni Irfan nak cuba di mana kemahiran kita iaitu looking for volley. Okey. Jadi seperti yang coach cakap, kita nak gabungkan dua kemahiran yang kita dah belajar sebelum ni iaitu pukulan drop dan pukulan volley. Jadi, dia sedikit berlainan di mana langkah kaki kiri tu kena lagi luas dan ke depan sedikit. Iya, betul. Okey, dan tangan ni kena angkat setinggi mungkin. Iya. Okey, baik, Irfan akan cuba. Kalau Irfan salah, minta tolong betulkan. Boleh. Baik, jadi jom kita lihat sama-sama betul ke tidak Irfan buat ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, terus sekali Irfan cuba. Pastikan kaki berada di hadapan sedikit. Depan sedikit. Okey. Iya. Irfan cuba lagi sekali. Okey, baik. Baik. Alright. Okey. Macam mana coach? Makin Coach bagi baik. komen sikit lah. Makin baik. Makin baik. Okey, cuma kita kena lihat cara pukulan itu perlulah ke arah di mana bola itu kita cuba
letak. Kita kena betulkan pukulan kita dan kita kena pastikan di manakah langkah kaki kita yang sebenar. Okey, jadi kalau Ifan rasa macam tak cukup bagus Ifan buat hari ni, kita nak panggil siapa nak tolong Ifan ni, Coach? Semestinya pemain kita lah. Okey, jom kita panggil Rania untuk lakukan sedikit demonstrasi untuk kemahiran looking for volley. Okey, itulah permainan bagi kemahiran kita iaitu looking for volley. Ya. Wah, nampaknya Ifan dah cuba banyak kali, Coach. Harapnya okey lah Ya. Boleh lah? Boleh. Boleh lah. teruskan. Kalau Coach kata boleh, dah bagi thumbs up tu maknanya Ifan dah berjaya lah. Okay? Alright. Baik, apa kata sekarang ni kita berhenti minum dulu boleh? Boleh. Kita teruskan bersama kami tentunya dalam kemahiran sukan di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam kemahiran sukan Didik TV KPM, tentunya sukan squash bersama dengan Coach Syahril. Okey, kalau tadi kita dah belajar looking for volley, Ya. untuk kemahiran seterusnya, apakah ia, Coach? Alright, okey. Jadi kemahiran kedua yang kita akan belajar hari ini adalah kemahiran deception. Deception. Yes. Deception tu kalau bahasa Melayunya macam menipu. Betul. Tapi untuk sukan squash ni, apa maksud kemahiran deception? Okey, maksudnya sama je sebenarnya. Jadi dalam squash, kita akan gunakan deception ni untuk mengenirukan pihak lawan dengan menggunakan badan, raket. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan badan sebagai contoh untuk mengelirukan pihak lawan. Sebab apa kita kena keliru ke pihak lawan, Coach? Okey, itu sebenarnya menyukarkan pihak lawan untuk mengetahui di mana pukulan kita seterusnya. Kita nak buat pihak lawan keliru Ya. supaya mereka tidak dapat mata dan mata dapat kat kita. Betul. Okey. Baik, untuk deception ni kita nak belajar bagaimana untuk menggerakkan badan kita. Betul. Jadi kita lihat dulu pergerakan asas yang akan dilakukan oleh Coach Syahril. Silakan. Alright. Okey. So, sangat ringkas sahaja kita buat apabila melakukan pergerakan badan. Saya akan tunjuk satu contoh. Silakan. Okey. Jadi sebab kita sudah belajar bagaimana pergerakan kita di hadapan kan melakukan pukulan drop. Jadi untuk aktiviti ini kita akan menggunakan pukulan cross court. Tapi kita menunjukkan cara kita bukan drive. Sebab kita tahu drive kita perlu menghadap ke tepi. Betul, menghadap ke sana. Okey, jadi kita menggunakan pergerakan menghadap ke tepi tetapi kita melakukan pukulan cross court. Cross court. Okey. Cross court tu maksudnya, Coach, kita kena, kalau kita dipukul di bahagian sini, Ya. kena datang belah sana lah. Iya, betul. Okey. Faham? Jadi saya cuba tunjukkan pergerakan sahaja dahulu. Okey. Okey. Jom Jadi kita- yang pertama ialah sama juga pergerakan yang saya sudah ajar sebelum ini, iaitu peluk ke bergerak ke di hadapan Berat. dan dengan posisi menghadap ke sini sisi tepi kiri. Okey. Jadi cara kita seperti ingin memukul drive. Tapi dengan kedudukan ini kita melakukan pukulan drop. Jadi kita lihat pergerakan kita di sisi, tapi kita menggunakan raket untuk memukul bola itu ke arah cross court di sana. Cross court di sana. Jadi apa yang berlaku ialah pihak lawan akan fikir kita akan melakukan pukulan drive. Sebab Itu kita yang- muka kita ke sana. Iya, itu yang akan mengelirukan pihak lawan sebenarnya. Okey. Faham maknanya pentingnya deception dalam sukan squash ni untuk Betul. kita kelirukan pihak lawan. Ya. Dan mereka sebenarnya akan nampak macam, oh, ingat kan nak pukul kat situ, tapi Ya. rupanya bola ke cross court pula. Betul. Oh, okey, faham. Jadi faham. itu adalah satu asas saja. Ada banyak lagi deception, tapi apa yang kita akan belajar hari ini ialah melalui pergerakan badan untuk mengelirukan pihak lawan. Baik, Coach pun dah tunjuk macam mana caranya. Ya. Boleh tak Ifan minta izin nak cuba, Coach? Boleh. Okey. Okey? Ifan boleh Teruskan. ke sini dulu? Alright. Coach, baik. Macam biasa tadi Coach kata kita akan buat pukulan Drive. drive. Yes. Pukulan drive. Okey, Ifan akan berlari ke sana dulu, Coach. Ya, betul. Okey. Dengan kedudukan raket bersedia. Okey. Okey.
badan Irfan menghadap sini. Iya. Okey, tetapi pukulannya adalah cross court. Ya. Irfan kena pukul ke sana. Betul. Mata Okey. di sini, tapi Ya. bolanya di sana. Ya, Tapi waktu kita nak pukul bola tu, coach, maksudnya kita kena tengok bola dulu. Betul. Jangan terus tengok ke sini. Itu salah kan? Betul. Jadi kita kena lihat di mana bola nak datang, ke depan, dan aim. Menghadap ke bibir. Betul. Okey, baik. Sebab biasanya pihak lawan akan tengok kedudukan badan untuk mengetahui pukulan bola. Betul. Jadi ini sangat membantu sebenarnya. Kita akan kelirukan pihak lawan dengan pergerakan badan kita. Jadi, tanpa kita buang masa lagi, jom Okey. kita lakukan permainan. Tetapi, kita nak saksikan dulu, kita nak ajak lagi kawan kita iaitu Puteri Ana untuk bersama-sama demonstrasi bagi pukulan Deception. Jom kita. Baiklah, murid-murid di rumah semua, itulah cara yang sebenar untuk kita melakukan pukulan deception. Tadi kita pun dah ajak kawan kita Puteri Ana bersama-sama, dan itulah cara yang terbaik untuk kita kelirukan pihak lawan. Ada banyak lagi cara deception, tapi Betul. itu asasnya lah. Betul. Kita kena mahal yang tu dulu, baru kita boleh ke peringkat yang seterusnya. Betul. Jadi, apa kata Ifai macam dah hangin sikit lah. Boleh minum air dulu Boleh, kita Kita teruskan. berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bertemu kembali kita dalam kemahiran sukan Didik TV KPM. Kalau tadi bersama dengan Coach Syahril, kita dah buat aktiviti pukulan deception. Betul. Kemahiran seterusnya, kita nak buat apa, Coach? Okey, yang ketiga hari ini kita akan belajar kemahiran pukulan bola tinggi. Bola tinggi. Ya. Di mana tu, Coach? Bola tinggi untuk membawa pihak lawan ke belakang. Itu definisi dia. Mungkin dari Betul. segi pergerakan dan cara pukulan tu macam mana, Coach? Okey, kalau kita nanti saya akan tunjukkan, tapi secara asasnya pergerakan itu perlulah ke depan Ke depan. dan memukul bola seperti drop. Drop. Secara haluan seperti drop, tapi kita perlu mengangkat raket itu ke atas sedikit. Kalau drop tadi memang ke bawah. Bawah, saja, tak? ya, ini House ke dia. follow through-nya ke atas. Oh, ke Supaya bola itu boleh melantun di dinding depan, tinggi dan jatuh di lantai di bahagian belakang. Okay, Coach. Tapi dia ada limit dia kan? Maksudnya tak boleh dah lepas apa garisan out tu. Betul. Kena pastikanlah. Baik. Jadi, jom kita lihat dulu bagaimana cara yang sebenar. Silakan. Coach. Boleh? Okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara pergerakan semasa melakukan pukulan cross court lob. Okey, iaitu pukulan bola tinggi untuk membawa pihak lawan ke belakang, gelanggang. Okey, jadi sama sahaja Baik, kedudukan dia di kawasan T, semestinya di kawasan T. Okey, sama juga pergerakan ke bagaimana kita melakukan pukulan drop tadi. Jadi pastikan tangan Jadi saya tangan kiri sama Pastikan lagi, sama ya. Pastikan pergerakan Okey. dia half swing. Half swing je. Half swing, jadi kita bergerak dengan laju di sini, Okey. kemudian tundukkan badan, kemudian terus memukul bola itu ke atas. Jadi raket itu perlulah ke atas untuk menunjukkan kita memukul bola itu ke belakang bola dengan kedudukan bola yang tinggi. Okey. Jadi, Aku nak tanya, kenapa pentingnya pukulan bola tinggi ni, Coach? Okey, sebelum ni orang kata sebagai defense. Defense. Tapi sekarang ini digunakan bola tinggi sebagai attacking shot. Oh, sama juga macam deception tadi. Betul. Boleh sebagai attack Ya, dan juga betul. defense jugalah. Ya. Tertakluk kepada permainan tu macam mana strategi je kan. Itu Yep. sebab asas taktikal yang kita kena tahu. Yep. Okey, jadi begitulah caranya untuk kita buat pukulan bola tinggi, di mana kita kena ke depan, kita buat drop dan kita naikkan tangan kita ke atas. Ya. Okey. Ifan tak nak try? Mestilah Ifan tunggu je bila aku cakap tadi Ifan. Mestilah Ifan nak cuba. Okey. Okey. Boleh Ifan ke sini? Alright. Baik. Jadi seperti biasa, kita akan lari laju sikit ke depan. Ya, betul. Depan dan kita akan buat pukulan drop, tetapi penghujungnya kita naikkan ke atas. Iya. Okey. Jadi Ifan cuba dulu. Lari. Okey. Drop. Ke atas. Betul. Okey. Pastikan juga badan mestilah rendah Oh, okey. sedikit. Okey, lagi sekali ya. Ifan cuba. Boleh. Yes. Okey.
Kita nak belajar ni kena bersungguh-sungguh. Cikgu suka. Okey, baik kita teruskan. Kita nak cuba lagi sekali. Okey. Very. Okey. Macam mana coach? Nampak cantik tapi boleh lagi improve lagi. Boleh lagi. Nampak tu, nampaknya coach tak puas hati lagi lah. Kalau tak puas hati ni Ifan nak panggil kawan minta tolong lah. Ya. Kita nak minta tolong siapa coach? Okay, kita akan memanggil pemain kita lah biasa, Rania, untuk membantu kita menunjukkan demonstrasi yang lebih baik. Jadi, jom kita saksikan demonstrasi untuk pukulan bola tinggi bersama dengan coach dan juga Rania. Okey, nampaknya kita sudah selesai dengan aktiviti kemahiran sukan squash pada hari ini. Coach, aduh, Ifan rasa macam sakit badan lah. Coach macam mana, okey? Okey. Oh, coach steady. Rana okey? Okey lah. Ifan yang masalah kat sini. Okey, tapi tak apa. Sekarang ni kita nak teruskan pula dengan aktiviti penunjukan badan sebab kita dah banyak gunakan otot kita, badan dan sebagainya. Kita nak teruskan dengan aktiviti seterusnya. Jadi kita persilakan coach untuk ke depan. Silakan coach. Jadi saya akan tunjukkan dua aktiviti, okey, di bahagian kaki dan juga belakang. Alright. Jadi yang pertama kaki kita akan melakukan Lunges. Lunges. Okey, yang kita dah banyak guna kaki tadi kan. So, kita akan gunakan lunges untuk yang aktiviti cooling down kita yang pertama. Sama saja kita cuba bawa badan kita ke belakang sedikit. Dan cuba merasa di bahagian quadricep kita. Di sebelah kiri ni. Okey, sama saja. Maknanya kaki kiri depan. Turun habis Habis. Okey. Kita cuba tarik sikit badan kita ke belakang dan kita cuba merasakan terasa coach. di quadricep ya. Okey. Alright. Kita nak buat berapa kali? Kita buat 5. Tak perlu 5 pun sekali je. Tapi kita buat dalam masa 10 ke hingga 15 saat. Baik. Okey. Alright, cuba kita cuba kaki kanan dahulu. Okey. Jadi Turun. alright, jadi kita ke belakang sedikit supaya kita dapat rasa di bahagian kaki kiri kita. Okey. Alright. Baik. Selesai ya. Okey, kita bangun. Kemudian kaki kiri di hadapan. Kiri pula. Okey. Pastikan kita power sedikit badan kita ke belakang supaya kita dapat merasa ketegangan di bahagian quadricep. Memang tegang coach, saya setuju. Alright. Okey, selesai. Okey. Itu yang pertama di mana kita nak cuba legakan otot di bahagian kaki ni. Yang kedua coach? Okey, yang kedua ialah aktiviti di otot belakang kita lah. Okey, jadi yang pertama ialah kita just duduk. Okey, so simple saja, bawa kedua tangan, kedua tangan ke depan dan cuba untuk stretch di bahagian belakang kita. Okey, faham. So sebanyak 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian nombor 2. Sama saja, kedua tangan di bawah. Kita cuba lenturkan bahagian belakang kita. Baik. Kita kira sama-sama? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Okey. Coach, saya nak tanya, kenapa pentingnya kita kena buat aktiviti penunjukan badan ni? Okey. Squash ni adalah aktiviti yang melakukan fizikal yang banyak. Jadi kita nak turunkan harik kita, kita nak riliskan ketegangan otot kita. Supaya kita cepat recovery lah. Sebab kita nak gunakan lagi otot-otot kita, jadi kita kena jaga betul-betul. Betul. Baik, kita pun dah sampai di penghujung rancangan kita pada hari ini, Kemahiran Sukan untuk Sukan Squash. Jadi Ifan tanya kesimpulan yang boleh doktor berikan kepada topik kita pada hari ini. Silakan coach. Jadi kita sudah belajar 3 asas strategi dan taktikal, iaitu looking for volley, kemudian deception, kemudian menggunakan bola tinggi. Itu adalah asas yang sangat penting untuk semua belajar untuk bermain squash. Kalau kita dah mahir dengan semua teknik-teknik ni, boleh jadi juara ke tak coach? Mesti ada langkah-langkah dia lah. Betul. Tapi ini adalah asas kepada
sukan squash. Betul. Nak ke juara tu banyak lagi cabaran Yeah. yang kita perlu lakukan dan tentunya kita kena belajar. Kita saksikan kemahiran sukan di Didik TV. Okey, lagi sekali Fadil cakap terima kasih banyak-banyak kepada Coach Syahril dan juga kepada Putri yang ada di sebelah sana kerana bersama Irfan hari tentunya dalam kemahiran sukan di Didik TV KPM. Sebelum kita berpisah seperti biasa, Coach ada kata-kata semangat. Silakan Coach. Okey, main-main juga. Belajar jangan lupa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.